Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke kelas ibadah tahun 3. InsyaAllah pada tahun ni Maklimah akan mengajar saja ibadah tahun 3. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah berkisar tentang hadas kecil dan hadas besar. Baik, kita pergi pada pengertian hadas kecil dan pengertian hadas besar. Apakah itu hadas? Hadas ialah najis atau kekotoran yang menyebabkan seseorang terhalang melaksanakan ibadah. Hadas ialah najis atau kekotoran yang menyebabkan seseorang terhalang melaksanakan ibadah. Pengertian hadas kecil. Pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan seseorang berwudu untuk melaksanakan ibadah. Keadaan yang mewajibkan seseorang berwudu untuk melaksanakan ibadah. Apakah itu hadas besar? Hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan seseorang mandi wajib untuk melaksanakan ibadah. Hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan seseorang mandi wajib untuk melaksanakan ibadah. Okey, seterusnya kita lihat kepada dalil. Dalil ialah bukti suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Okey, boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila mana Allah Taala sebut dalam Quran perkataan ya ayyuhallazina amanu, maknanya Allah Taala tujukan ayat ni kepada diri kita, orang Islam, orang beriman. Idza kuntum ila salati, apabila kamu ingin bangkit untuk mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka hendaklah kamu membasuh, mengalirkan air ke wajah kamu dan kedua tangan kamu sehingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepala kamu dan kedua kaki kamu hingga ke buku lali. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan sekiranya kamu berada dalam keadaan berjunub, maka hendaklah kamu bersuci dahulu sebelum kamu menunaikan solat. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dan jika salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air, ataupun kamu sentuh perempuan, dan kamu sakit, ataupun kamu berada dalam keadaan musafir, sedang kamu tidak mendapati air untuk berwudu ataupun mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Iaitu dengan cara macam mana? Sapukan kepada muka kamu dan kedua pergelangan kedua tangan kamu sehingga ke siku dengan debu-debu tadi. Kemudian disebut apa? Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Maksudnya Allah tak nak menjadikan kamu ni susah, tetapi ia berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak untuk membersihkan, menyucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu ni bersyukur. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersuci daripada hadas besar dan kecil menggunakan air pada tempat-tempat tertentu yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan sekiranya tiada air untuk kamu mandi ataupun kamu berwuduk, maka kita boleh menggunakan rukhsah. Rukhsah ni adalah satu keringanan, iaitu dengan menggunakan tanah ataupun debu-debu yang bersih, atau kita sebut sebagai tayamum. Allah Ta'ala tak nak menyusahkan kita, tapi Allah Ta'ala nak kita ni supaya bersuci. Baik, itu adalah dalil untuk kita berhadas, suci daripada hadas, untuk kita suci daripada hadas besar dan kecil. Baik, apakah jenis dan sebab hadas? Apakah jenis dan sebab hadas?
Jenis hadas ada dua. Pertama hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Apakah itu hadas kecil? Hadas kecil ialah sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, seperti angin, tahi dan kencing. Maka tiga perkara ini ialah hadas kecil, yang mana cara untuk kita membersihkan adalah dengan kita berwuduk. Adapun hadas besar, apakah itu hadas besar? Apakah jenis-jenis dan sebab-sebab hadas besar? Pertama, keluar mani. Kedua, nifas. Ketiga, bersetubuh. Keempat, haid. Kelima, wiladah. Dan yang terakhir sekali, melahirkan anak. Jadi maka inilah jenis-jenis dan sebab-sebab hadas besar. Kena ingatlah. Baik, ini adalah latihan. Bezakan pengertian dan contoh hadas di bawah. Maka latihan ini Maklimah nak minta untuk dijawab di dalam buku tulis. Kemudian setelah siap nanti snap gambar dan send ke WhatsApp Maklimah lah, supaya Maklimah tahu yang kalian telah selesai menulis tugasan yang diberikan. Boleh jawab soalan ni lah. Apakah pengertian dan contoh hadas kecil? Apakah pengertian dan contoh hadas besar? Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.